Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya nak sentuh tentang huruf fa. Fa ni kita selalu jumpa dalam Quran, banyak dalam hadis. Bila kita baca buku-buku bahasa Arab, banyak tentang huruf fa. Fa ni bermaksud maka. Kadang-kadang fa juga diterjemahkan bermaksud kemudian. Tengok situasi keadaan. Sebagai contoh, saya berikan ni ayat yang simple sahaja. Kalau dalam bahasa Melayu, mungkin disebut Muhammad masuk ke kelas, kemudian Khalid. Jadi kalau dalam bahasa Arab, boleh ditulis dalam beberapa bentuk ayat. Di sini saya cuma sebutkan dua sahaja. Dakhala Muhammad al-fasla thumma Khalid. Muhammad masuk kelas, kemudian Khalid. Jadi saya gunakan ayat yang letak kata kerja di depan. Kalau nak letak kata nama pun boleh. Dakhal ni masuk. Bab ni dalam tajuk lain lah. Cuma kita nak bahaskan tentang perkataan kemudian. Tentang huruf fa. Kalau A boleh disebut Dakhala Muhammad al-fasla summa Khalid. B, Dakhala Muhammad al-fasla fa Khalid. Bahasa Arab kemudian kadang-kadang diguna summa. Kadang-kadang guna fa. Jadi apa beza dia? Baik, kalau summa, contoh begini. Katakanlah Muhammad dia masuk kelas pada pukul 8. Kemudian Khalid masuk. Mungkin Khalid masuk pada pukul 8 suku. Dia ada jarak masa yang lama tu. Tapi kalau sebut fa, dia sebut fa bermaksud macam ni. Elok Muhammad masuk kelas, kemudian Khalid pun masuk. Soalan macam tidak ada jarak masa. Penting tu. Penting macam mana? Penting bila kita cuba nak faham, contohnya kita nak faham ayat Quran. Jadi saya bagi contoh, ayat ni famous. Surah Al-Imran ayat 159. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita berazam tu, berserahlah kepada Allah. Di sini guna fa. Fa Allah nak bagi kita begini, bila kita ada sesuatu azam, ada sesuatu cita-cita, ada sesuatu target, terus kita tawakal kepada Allah. Ni fa. Kalau tadi Muhammad masuk kelas, kemudian Khalid terus masuk. Sebab apa? Sebab ramai orang bila dia ada satu target, dia ada cita-cita dia tak tawakal lagi, dia usaha dulu, dia ikhtiar dulu. Tak salah. Tapi konteks tu tak betul. Patutnya kita bila kita ada azam, kita terus tawakal, kemudian kita usahalah. Tapi kebanyakan orang bila dia ada azam, dia usaha, kat Allah dia tak tanya lagi. Kalau tak jadi, barulah dia buat majlis yasin, barulah buat doa. Konteknya, bila kita ada azam, terus kita serahkan kepada Allah. Ini satu contoh. Contoh berikutnya, dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun, boleh lihat surah Al-Munafiqun ayat 10. Ini cerita tentang apabila seseorang tu dia dekat dengan ajal, dia minta supaya Allah lanjutkan ajal dia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Bila dia dekat nak mati ni, terutamanya orang yang tidak banyak amalan dia, bila dekat nak mati, dia akan minta malaikat lanjutkan ajal dia. Dia akan minta Allah lanjutkan. Sebelum tu saya nak bahaskan, dia minta nak lanjutkan sebab dia nak bersedekah. Cuma saya urai dulu perkataan sedekah ni. Dia nak bersedekah sebelum huruf fa ni. Kenapa sedekah di sini? Dia lanjut. Katakan dia nak lanjut 10 saat dia nak sedekah. 10 saat amalan apa yang kita boleh buat? Kalau nak solat pun kurang-kurang 5 minit nak ambil wudu. Kalau tak ada wudu, nak semayang. Kalau nak puasa perlukan 1 hari. Sedekah ni, sebab sedekah ni hanya boleh dibuat dalam masa beberapa saat je. Contoh dia kata, aku nak sedekah semua duit yang dalam bank aku ni kepada mak tafiz tersebut. Boleh. Tak sampai 10 saat pun. Contoh dia nak kata, geran tanah aku ni aku nak infak kepada buat madrasah. Tak sampai 10 saat pun. Sebab tu dia pilih sedekah. Jadi konteksnya Allah sebut fa di sini ni nak menggambarkan Allah ni dia jadikan manusia. Dia tahu manusia tu bagaimana. Jadi guna fa. Maksudnya apa?
Bila Allah lanjutkan ajal dia, terus dia nak sedekah. Dia tak tangguh-tangguh dah. Dah dekat nak mati dah kan. Kalau kita sihat ni, bila dapat duit, nak sedekah kan. Tiba-tiba duit bertangguh-tangguh tak jadi. Dia memang macam tu. Nabi pernah sebut, bila seseorang tu dia nak sedekah, iblis ni duk runtun. Duk bergayut kat badan dia supaya jangan sedekah. Ini penting. Bila kita faham tentang huruf fa, penting. Sebab tu bila kita belajar bahasa Arab ni, Sayyidina Umar pernah sebut, orang yang belajar bahasa Arab ni, dia mudah untuk dapatkan ketakwaan. Dia seolah macam highway. Sebab apa? Sebab bila kita belajar bahasa Arab ni, kita kenal Allah, kita dapat menghayati keindahan Al-Quran terutamanya.